Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita kembali pada tajuk seterusnya berkaitan dengan bidang komunikasi visual, iaitu seni foto, kamera dan peranti pengimejan. Definisi kamera dan peranti pengimejan. Definisi kamera merangkumi instrumen atau alat optik yang digunakan bagi merakam dan merekod gambar sama ada untuk tujuan menyimpan, menghantar kepada peranti lain maupun mencetak terus gambar tersebut. Peranti pengimejan pula ialah alatan elektronik yang mempunyai pelbagai fungsi termasuk fungsi kamera, misalnya telefon pintar. Jenis kamera dan peranti pengimejan, teknologi ini bermula dengan penghasilan kamera obskura kepada penggunaan filem pada abad ke-19. Sehingga kini, teknologi digital dan peranti pintar telah menghasilkan kepelbagaian jenis kamera serta format dan kualiti resolusi imej untuk kegunaan umum maupun secara profesional. Jenis kamera dan peranti pengimejan adalah merujuk kepada perbezaan bentuk, spesifikasi dan kegunaannya. Jenis kamera dan peranti pengimejan boleh anda lihat pada contoh-contoh gambar yang diutarakan di sini. Yang pertama ialah kamera kompak, kamera web, kamera gambar segera, kamera panorama atau 360 degree. Seterusnya ialah handycam, SLR single lens reflex, kamera aksi, TLR twin lens reflex. Jenis kamera dan peranti seterusnya ialah tablet, telefon pintar yang mana kian popular di kalangan masyarakat sekarang. Format kamera merujuk kepada saiz dan kualiti resolusi imej yang dihasilkan sama ada dalam bentuk analog ataupun digital. Kualiti resolusi bagi kamera digital dan peranti pengimejan juga dipengaruhi oleh saiz sensor. Kamera digital dan peranti pengimejan yang mempunyai saiz sensor yang besar akan menghasilkan kualiti resolusi imej yang lebih tinggi. Bingkai penuh kamera dapat anda lihat pada gambar yang diutarakan, di mana bahagian tengah adalah sensor telefon pintar. Lapisan kedua ialah sensor 4 atau 3 inci dan seterusnya sensor APS-C. Anda akan dapat melihat bingkai penuh ini berdasarkan petunjuk untuk mendapatkan resolusi digital yang lebih baik dalam merakam gambar. Format medium dapat anda lihat pada ukuran yang diutarakan di sini, iaitu 6x6, 6x5, 35mm dan 6x7. Ini adalah format saiz gambar bagi setting pada kamera anda. Teknik komposisi kreatif dalam fotografi. Fotografi ialah bidang yang menggabungkan sains dan seni, pengetahuan terhadap ilmu optik, pencahayaan serta bagaimana mekanisme kamera berfungsi adalah antara sumbangan terhadap ilmu sains. Bagi pereka dan pengkarya seni, fotografi merupakan salah satu medium untuk menghasilkan karya seni. Peraturan ketiga, teknik ini menggunakan garisan grid untuk membahagikan gambar kepada 3 bahagian secara menegak dan melintang. Objek akan diletakkan pada grid di hujung bahagian kanan
ataupun kiri untuk mendapatkan komposisi yang harmonik. Imbangan gambar di sebelah menggunakan teknik komposisi imbangan simetri, iaitu bahagian kiri dan kanan mempunyai imbangan yang sama. Garisan membawa, perhatikan bagaimana komposisi gambar ini menggunakan garisan pada struktur jeti kayu tersebut membawa kepada objek manusia yang sedang melompat. Sudut pandangan gambar akan menjadi lebih menarik sekiranya menggunakan sudut pandangan yang pelbagai. Gambar di sebelah menggunakan sudut pandangan dari bawah untuk mendapatkan kesan yang lebih dramatik. Kedalaman dengan menggunakan kamera dan lensa yang mempunyai saiz bukaan yang besar, anda boleh menghasilkan depth of field yang rendah pada gambar yang dirakam. Ia bertujuan memberi fokus kepada subjek yang ingin ditonjolkan dengan menggabungkan dengan mengaburkan imej di sekelilingnya. Pembingkaian, elemen yang terdapat di sekeliling anda boleh dijadikan pembingkai kepada objek atau tempat yang menjadi tumpuan mata. Sebagai contoh, anda boleh menggunakan pintu, tingkap, dahan, daun dan sebagainya untuk dijadikan pembingkai. Setelah mendengar penerangan seberingkas berkaitan dengan kamera dan pengimejan, cuba uji minda anda dengan menjawab soalan objektif yang disertakan. Yang pertama, siapakah ilmuwan berbangsa Arab yang telah berjaya menjalankan eksperimen dan menulis tentang ilmu optik yang membawa kepada penemuan kamera obskura? Anda boleh merujuk kepada buku teks ataupun menonton semula video ini untuk mendapatkan jawapan yang tepat. Jawapannya ialah Ibnu Al-Haytham. Kedua, manakah antara berikut merupakan jenis kamera? Jawapannya ialah DSLR. Antara berikut yang manakah menerangkan ciri-ciri kamera format bingkai penuh? Anda boleh merujuk semula video ini untuk melihat ketepatan jawapan anda. Jawapannya ialah terdapat dalam medium digital dan filem serta lebih besar daripada sensor telefon pintar. Berikut merupakan contoh teknik komposisi kreatif fotografi yang boleh anda gunakan. Jawapannya ialah sudut pandangan. Seterusnya, soalan kelima merujuk kepada ayat di sebelah yang merujuk kepada penjelasan teknik komposisi. Elemen yang terdapat di sekeliling anda boleh dijadikan sebagai kepada objek atau tempat yang menjadi tumpuan mata. Misalnya, anda boleh menggunakan pintu, tingkap, dahan dan daun atau sebagainya untuk dijadikan. Jawapannya ialah pembingkaian. Seterusnya, kita beralih kepada soalan kibat. Soalan ini memerlukan anda untuk merujuk buku teks dan juga menonton semula video ini untuk mengenal pasti jawapan yang dikendaki. Anda boleh mengadakan sesi perbincangan bersama rakan-rakan kelas anda ataupun mengadakan sesi perbincangan bersama guru kelas anda. Jom kita lihat soalan yang pertama. Soalan pertama,
Bincangkan ciri-ciri kesamaan yang terdapat pada fungsi kamera dengan mata manusia. Kedua, adakah dengan menggunakan model kamera yang mahal, teknik komposisi foto akan lebih baik berbanding kamera biasa? Bincangkan. Seterusnya, soalan ketiga. Berdasarkan gambar foto, bincangkan teknik komposisi yang digunakan oleh juru foto tersebut. Baiklah, sekian saja penerangan dan penjelasan berkaitan dengan setiap topik yang berkaitan dengan seni foto, khususnya kepada kamera dan peranti pengimejan. Semoga keterangan yang telah diberikan dapat memberi penerangan ataupun pemahaman kepada anda berkaitan dengan kamera dan peranti pengimejan. Moga penyampaian saya dapat memberi manfaat kepada anda semua. Jumpa lagi.